Bid'ah adalah perkara hak Nabi tak buat. Tu secara ringkas. Bid'ah adalah benda ataupun perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi. Satu. Yang kedua, benda yang perlu kita faham, perkara yang perlu kita jelas, iaitu bid'ah ini bukan hukum. Itu nombor dua. Kena jelas dulu. Ni kita baru duk pakai tapak kaki itik tu. Ni nak selam dah ni. Baru duk pakai tapak kaki itik. Nombor satu, bid'ah itu perkara yang tak dilakukan oleh Nabi. Clear. Nombor dua, yang kata bid'ah itu bukan hukum. Hukum hanya ada 5. Haram, wajib, makruh, harus, sunat. 5 ni je. Saya nak sebut apa? Nak sebut kata bila mana kita faham yang bid'ah itu bukan hukum, jadi jangan cepat melatah. Contohlah kita malam ni buat tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiba-tiba ada member hak seorang cepat melatah main buka pintu. Dia kata, "Hamba buat apa?" Ni bid'ah ni. Kita dengar bid'ah takut terus. Nanti saat pasal bid'ah itu bukan hukum. Habis itu ustaz, ada yang disebut sebagai bid'ah wajib, bid'ah haram, bid'ah makruh, macam-macam lah ustaz. Hak tu kok mana pula? Baik, bid'ah ini dia sendiri itu bukan hukum, cuma ditempel kepada hukum taklifi hak 5 tu. Tengok pada bid'ah apa. Contohlah saya bagi tahu siap-siap. Contoh bid'ah hak Nabi tak buat tapi wajib kena buat. Macam saya beritahu kat tuan-tuan hari tu. Lepas pada Nabi wafat tahun ke-11 Hijrah, naik siapa dia? Khalifah Rasulullah, yakni Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Naik dia, tiba-tiba ada golongan, yakni seorang yang mengaku dia tu Nabi. Namanya Musallamah ataupun Musallamah Al-Kazzab. Kazzab tu penipu lah, kazib. Atau bahasa orang putih, bahasa kampung sebut kaki kencing. Padahal Nabi sebut dah, la nabi ya ba'di, tak ada dah nabi selepas aku. Nabi kita tu lah. Sebab tu tuan-tuan kata ulama, siapa-siapa mau dok pergi mengaku dia tu nabi, jangan dok tanya dah dia ni lagu mana ustaz, status dia, jangan tanya, confirm kufur. Sebab apa? Orang mengaku nabi ni kufur automatik, sebab Nabi sebut la nabi ya ba'di, tak ada dah nabi lepas akulah dah. Tu dia tuan-tuan. Tiba-tiba mai zaman Khalifah Rasulullah, zaman Sayyidina Abu Bakar, ada seorang yang mengaku Nabi. Maka dia ajak perang. Ataupun Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar nak buat serangan. Namanya peperangan Riddah. Lawan dengan golongan murtad. Tuan-tuan bayangkan. Kita berpegang kepada Nabi kita, yang kita faham maksud jihad ni lagu mana, kelebihan Allah Ta'ala bagi kepada orang mati syahid lagu mana. Mereka pun ada Nabi juga. Walaupun Nabi palsu, tapi Nabi mereka bagi tahu hampa makalah mati lagu ni Allah bagi, makalah mati lagu ni Allah bagi. Mereka pun beriman juga. Cuma beza kita beriman dengan Nabi betul, mereka hak salah. Tapi pada sudut kepercayaan masing-masing kuat. Bila masing-masing kuat, fight juga. Bila fight, tuan-tuan sekalian, dalam peperangan Riddah, ramai umat Islam, sahabat-sahabat yang menghafal Quran mati, meninggal. Maka Sayyidina Umar kata ni tak lepas api ni. Pasal hak meninggal tu kebanyakannya adalah orang sahabat yang menghafal Quran. Tu dia. Maka Sayyidina Umar fikir tak lepas api, dia pergi jumpa lah Perdana Menteri waktu tu. Sayyidina Abu Bakar, dia kata, macam mana ni Khalifah? Awak, saya duk tengok perang itu ramai kawan-kawan kita hak hafal Quran mati habis. Lepas tu taklah cadangan saya lah kita kumpul-kumpul balik Quran. Jangan buat kerja lagu tu, Nabi tak buat. Awal-awal tu. Ni sahabat baik ni, tuan-tuan. Kali kedua mai bincang pun lagu tu juga. Mai kali ketiga baru Sayyidina Abu Bakar setuju. Tuan-tuan minta nak kumpul Quran. Zaman Nabi tak ada. Bid'ah tak? Bid'ah lah tu. Tapi pasal apa yang buat zaman Abu Bakar? Abu Bakar ni siapa? Pak mentua. Sahabat nombor 1. Tak cukup dengan hak tu. Makamnya sebelah Rasulullah. Kira power tak? Power. Tapi nombor 1 buat bid'ah selepas Nabi wafat.
Nak sebut apa? Benda itu bid'ah tak? Bid'ah, tapi bid'ah yang wajib, yakni mengumpul ayat suci Al-Quran. Mai zaman Sayyidina Osman baru dibukukan jadi Quran. Jadi makna kata kalau benda hak Nabi tak buat, Quran pun tak boleh himpun. Bila tak himpun, dah agak sampai dah kat kita ni. Tobat tak sampai lah. Tu. Bila kita faham, oh lagu tu bid'ah tak? Bid'ah, tapi ditempelkan kepada hukum, mengikut kepada situasi. Sebab apa? Quran wajib. Wajib. Kalau tak ada Quran tak ambil kita hari ni. Okey, maka ditempelkan kepada hukum wajib. Dia macam tu yang kata bid'ah. Baik, tuan-tuan sekalian. Saya sebut lagu ni. Hadis ni kita jarang jumpa. Walaupun cerita pasal bid'ah, tapi kita jarang jumpa. Kita jumpa hak, kita cari, kita terang, kita ulah, hak selalu jumpa. Senang. Habuan apa? Kok jumpa mereka ni kat kedai kopi ke lebih kurang tu. Akan ada golongan lagu ni, tuan-tuan sekalian. Mereka akan buat mai satu hadis. Mereka akan kata satu hadis ni, wa ahsanul hadi hadiyu Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun. Tu hak selalu tu. Wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Hak belakang tu. Dia dak umai hak tu, dak usun sampai ke sudah. Ni hampa dak buat apa ni? Nabi tak buat pun. Hampa tahu tak kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Tahu dia ada pakai hak tu. Dak pegang hak tu sampai ke sudah. Daripada start ngaji pasti sampai ke sudah. Mengaji tak langsung, tuan-tuan. Baik, saya sebut lagu ni. Hadis ni betul. Nabi kata apa? Setiap perkara yang bid'ah itu hak Nabi tak buat, dalalah sesat. Wa kullu dalalatin, dan setiap yang sesat tu finnar, tak ada jalan lain dah melainkan neraka. Berat tak? Berat neraka, tuan-tuan. Wa'iyadzubillah. Baik, kita buat lagu ni. Sebab tu tuan-tuan, nak faham hadis ke, nak faham Quran ke, dia tak boleh lari pada ulama. Dia tak boleh lari. Macam kita ngaji hari tu, hadis yang kelima, yang saya kata ada sangkut dengan hadis ke-6 ni, macam ni lah. Macam ni. Nabi tinggal, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima. Nabi kata, aku tinggal. Bila aku tinggal, mesti ada orang hak waris. Sopo tok wan tinggal harta. Ni, cucu aku nak tinggal kat hampa ni harta aku. Noh, kat Bukit Gentang tu, Musangking contoh. Musangking hak atas tu, hak bawah tu kira apa? Derian kampung. Hak bawah kali derian bandar, contohlah. Aku tinggal kat hampa. Bayangkan kalau tok wan cakap cucu tak ada. Tak gila nyanyuk. Jadi makna kata dia waris tu mesti ada hak terima. Dia tinggal benda pusaka dia, dia tinggal harta dia, mesti ada orang hak terima. Siapa dia? Waris dia. Bila Nabi kata aku tinggal pergi kat hampa, dua perkara ni. Mau kalau hampa pegang, mau duk kemas benda ni. Bila tinggal, mesti ada waris dia. Siapa dia waris dia? Al-ulama warasatul anbiya. Nak faham Quran, nak faham sunnah, mau duk ambil daripada ulama. Sebab mereka ni ada alat dia. Yang lain contoh. Saya bagi contoh no. Kalau tak mau pakai ulama, tak kira lah tuan-tuan, ulama ni macam sudut lah. Ulama tauhid, ulama mazhab, ulama Quran. Kira kata mau pakai ulama. Nombor satu, contoh Quran. Saya nak abang kata kalau tak mau pakai ulama. Quran mula-mula tak ada baris. Quran mula-mula tak ada baris. Na'an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada qiraat baca macam tu. Dulu tak ada baris. Kemudian ada ulama dia buat kaedah, kemudian dia mai ada kaedah nun mati. Dia mai pula kaedah mim mati. Dalam nun mati tu dia ada izhar, dia ada iqlab, dia ada idgham. Idgham bagi pula kepada dua, ma'al gunnah dan juga bila gunnah, dengung satu dengan tak dengung. Tu tajwid. Kemudian kalau kita perasan kalau ada Quran lebih di rumah, buka Quran tengok, pasal apa ada baris dua?
Ataupun disebut sebagai fathah tin. Tuan-tuan sebut apa? Baris dua di atas. Sama no? Fathah tin kan? Fathah tin. Kalau perasan, kita duk baca Quran, fathah tin tu ataupun baris dua atas tu ada hak sama, ada tak sama. Kalau perasan dah, tak tahu lah ustaz, Pak Lu hang ngapai je. Habis cerita lah. Nak mengapai pun kena tengok juga. Makna kata dia ada hak sama, ada hak tak sama. Ada maksud tu. Tu bab tanwin. Ada juga tuan-tuan sekalian, nun mati, ada nun itu berbaris mati, sukun orang panggil. Bukan buah sukun, lambang sukun tu. Ada nun mati yang tidak ada baris, nun kosong. Makna kata tulis tu bukan saya saja tulis, ada maksud. Tu dia jenuh dah kita. Contoh, siratal ladzina an'amta 'alaihim, nun bertemu dengan ain. Baris itu adalah tak dengung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau jadi tok imam dah buat kemas dengung habis. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tu kata tok imam ni tak wayar apa putih. Kalau nun tu tak ada baris, kosong, baru dia berdengung. No. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nampak? Kalau yang baris fathah tu tak sama, duk lagu tu makna kata kena dengung. Kalau sama, jangan dengung. Hak duk dengung tak dengung ni siapa buat ustaz tu? Tak ada lain dah, ulama. Dia bagi kaedah haban kita ni mudah baca. Tiba-tiba tak mau pakai ulama pula jam. Tu baru Quran. Bukan nanti sembang mazhab lagi. Bukan nanti sembang tauhid lagi. Tauhid pun depa duk sembang juga. Ayat-ayat mutasyabihat tuan-tuan. Bila ambil tauliah, hak tu yang mesti nak tanya tu. Yadullahu fawqa aydihim. Dia kata Ustaz nak terjemah apa? Yadullah, yakni tangan Allah, yad. Ustaz nak terjemah macam mana? Ni depa nak detect kita ni pahaman apa. Kalau pahaman selain pada ahli sunnah wal jamaah, depa kata tangan ni siapa tangan Allah. Tangan ni siapa tangan makhluk. Cuma tak tahu tangan Allah ke mana, tapi tangan. Ada faham lagu tu? Tak boleh. Sebab Allah sebut apa? Sabbihisma rabbikal a'la. Allah suruh sucikan, bersihkan nama dia. Tera nama pun Allah suruh suci apatah zat. Laisa kamitslihi syai'. Allah ni tak sama langsung dengan makhluk pada sudut apa, tak sama. Bila terjemah kata Allah ada tangan, siapa makhluk cuma tangan tak tahu lagu mana tapi tangan. Tak boleh. Kita dah nak sebut kata Allah itu sifatnya lemah sebab sama apa makhluk. Tu tauhid. Mana mazhab lagi jauh tuan-tuan sekalian. Makna kata orang hak duk sebut lagu ni tu sebab dia cepat melatah. Baru nak kenal dunia baik. Satu lagi saya sebut lagu ni tuan-tuan, hadis hak yang nombor 2 hak famous ni, kullu bid'atin dalalah tu wa kullu dalalatin finnar. Ulama duk hurai lama dah. Saya bagi dekat tuan-tuan 2 jawapan. Jawapan nombor 1, jawapan kedai kopi. Ni kena ada ke habuan kilah. Dia jawapan kilah kena ada. Kena ada. Coba baru ni saya buh dalam Facebook. Teringat budak duk tanya. Budak-budak depa ni tuan-tuan, depa rajin tanya seronok. Kita pun duk pusing. Kita mengajak Ustaz bang 45 minit, 10 minit abang depa tanya. Depa tanya saya. Ustaz, nak tanya Ustaz. Pasal apa Allah cipta babi kalau pegang tak boleh? Ayat tu. Tu dia mana kata kita kena cari ayat kepak. Kalau tuan-tuan dah buat ia berdasarkan kepada dalil Quran, betul. Tapi depa ni basic kurang. Bila basic kurang, dia tak smash depa tu, depa tak rasa. Maka kena smash dulu, baru buah Quran belakang. Depa beriman cuma tanya. Ustaz, pasal apa Allah cipta babi kalau pegang tak boleh? Saya tanya dia balik. Hang biasa dak jawab soalan periksa objektif hak bulat-bulat tu, A B C D tu. Dia kata biasa. Saya kata satu soalan dia buat berapa jawapan dan dia nak berapa jawapan. Dia kata satu soalan dia tulis 4 jawapan.
Tapi dia nak satu jawapan. Saya kata dia nak satu jawapan kan. Pasal apa dia buat 4 lagi 3 tulis buat apa? Dia kata nak uji kita ustaz macam tu lah babi pun. Entah faham tak ni? Faham no? Makna kata Allah cipta babi tu ujian kita. Ujian kita. Maka dia pegang ke darah juga tu jengkreng Baik, tu tajuk lain. Lagu ni. Kullu kaf lam. Kul kaf lam. Kalau terjemahan pada sudut zahir, kita faham semua. Semua. Depa dah faham lagu tu yang semua kena tu. Kerana benda hak Nabi tak buat, sesat belaka. Baca apa nama ni tahlil, sesat belaka. Pasal apa? Faham tangkulu tu. Tangkulu tu pun tak faham dah, habis sapu belakang. Baik, soalan saya, adakah kullu itu membawa maksud seluruh semata-mata, membawa maksud semua semata-mata? Jawabnya tidak. Kita ambil dalam Quran. Quran bukan syair, Quran. Allah sebut waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Allah kata dan aku jadikan daripada ayat itu kulla syai'in. Kul ada kaf lam di situ. Kul samalah semua juga. Yakni segala sesuatu. Benda yang hidup. Tak faham ustaz. Lagu ni lah. Saya buat bahasa kampung terjemahan. Allah kata aku cipta semua ni sebab ada kul. Daripada ayat. Tu faham yang Quran tadi. Ada kul tak? Sama dengan hadis tadi tak? Sama. Tapi persoalannya, adakah semua yang Allah Ta'ala cipta daripada ayat? Jawabnya ayat lain pula. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Dan aku ciptakan jin tu daripada api. Pula dah. Tadi ada kalimah kul, makna kata semua. Allah kata aku jadikan daripada ayat ni semua benda hak hidup. Jin hidup tak? Hidup. Siapa kita jugalah. Cuma tak nampak. Tapi Allah bercerita pula jin tu diciptakan daripada api. Makna kata bukan semua makhluk yang Allah cipta daripada api. Jadi maksudnya apa tuan-tuan? Kullu itu bukan membawa maksud semua, tapi sebahagian. Jelas kan? Banyaklah contoh dalam ni. Ni saya beri contoh hak mudah-mudah sebab saya tajuk ni dia ada fasah. Ni fasah pertama. Fasah pertama ni muqaddimah. Kita baru selam. Tapi baik tak tenggelam lagi.